slide. Tak sambung pula. Okay, hari ni kita belajar sampel-sampel je. Jangan stress-stress. Sebenarnya benda ni awak dah tahu dah. Okay, benda ni awak dah tahu dah sebenarnya. Siapa yang dah masuk, tolong jangan left sampai cikgu suruh left sebab cikgu tak check attendance lagi mana yang hadir tu. Okay? Alright. So, alamak tajuk kadar pula cikgu punya depan tadi. Okay, sorry Okay, bentuk geometri 3 dimensi. Okay, ini daripada buku awak. Okay, daripada buku awak. So, kita bincangkan terus. Okay, ini bentuk apa nama tadi? Bentuk apa? Silinder. Okay. Silinder tadi kita ada dua bentuk bulatan iaitu atas dan bawah. Jadi kita tengok daripada pandangan sisi lah. Okey. So mempunyai dua tapak berbentuk bulatan. Okey. Yang kongruen dan selari. Okey. Kemudian mempunyai permukaan sisi melengkung. Yang ni lah. Okey. Yang ni. Ini yang melengkung ni. Okey. Melengkung mencantumkan dua tapak. Okey, dua tapak. Tapak dia bentuk bulat tadi. Okey, awak salinlah terus dalam buku. Okey, yang kedua. Yang kedua ini adalah kon. Okey, ini adalah kon. Apakah ciri-ciri dia? Okey, sifat-sifat dia. Okey, yang pertama, yang bawah ni sebenarnya ada permukaan bulat. Awak pun tahu kan makan aiskrim tu. Okey, bawah ni sebenarnya ada bulat. So, tulis sini mempunyai okey, satu tapak. Okey, satu tapak berbentuk bulatan. Okey, bentuk bulatan. And then apa sifat yang kedua? Okey. And then ni sifat yang kedua. Alright, mempunyai okey, salin terus sebab lepas ni cikgu nak suruh awak hantar terus. Okey, satu permukaan. Okey, melengkung. Okey, menyambungkan. Menyambungkan apa? Kalau atas ni mencantumkan dua tapak. Tapi kalau bawah ni dia tak ada dua tapak bulat. Menyambungkan apa? Okey, menyambungkan tapak. Okey, tapaknya ada satu saja dan apa? Apa ni? Punya pun puncak. Okey, so puncak. Alright? Okey, seterusnya. Wow, coklat Toblerone. Okey? Okey, kalau Toblerone ni, cikgu nak tanya awak, mana tapak? Kalau macam kon tadi, kita memang tak nak kata lain lah. Tapak tu walaupun kita potong-potong, dia memang bentuk bulat. Tapi saiznya berbeza. Okey, itu ciri-ciri dia sangat istimewa. Okey, tapi bagaimana dengan bentuk apa ni? Ini adalah prisma. Okey, ini adalah prisma. Tulis dekat buku awak. Ini adalah prisma. Okey, prisma ini, okey, mana tapak dia? Tapak dia bukan yang bawah ni Tapak dia bukan yang sekarang cara dia berdiri ni. Bukan. Okey, itu bukan tapak dia. Okey, tapak dia yang mana? Tapak dia mestilah yang ini. Okey, ni. Kiri kanan ni sebenarnya ada bentuk segitiga. Ini kita panggil tapak. Okey, kalau kita dirikan, dia jadi begini. Allah, saya ingat pula. Okey. Kalau kita dirikan, kurang layak. Okey. Dia macam tu. Okey. Di mana? Okey, bawah ni bentuk segitiga kan? Okey. Di mana kalau kita potong, kalau kita ambil gergaji, kita potong, kita potong sini. Ambil pisau potong. Okey, tapak dia tetap berbentuk segitiga. Tapak dia tetap berbentuk segitiga. Contoh kalau kita ni pun ambil pisau potong, potong. So kalau kita potong ni, tapak dia tetap berbentuk segitiga. Kalau kita potong, faham tak kalau kita potong? Kita splitkan dulu. Okey, dia akan membentuk tetap sama segitiga. Segitiga sama. Yang ni sama dengan yang ni, sama dengan ini. Inilah kita panggil sebagai tapak. Okey, tapak. Alright. So apakah ciri-ciri prisma ini? Prisma ini yang pertama, okey, mempunyai dua tapak rata.
Dua tapak rata berbentuk segitiga. Okay, depends pada bentuk tapak prisma tersebut. Okay, kalau yang ni bentuk segitiga. Okay, tapi kalau bentuk dia begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni bentuk apa ni? Heksagon kan? Bentuk heksagon. Ini pun kita panggil sebagai prisma. Okay, ini pun kita panggil sebagai prisma. Ni yang belakang ni. Gedek. Okay. Ini prisma juga. Okay, cumanya dia punya tapak rata dia berbentuk apa? Berbentuk heksagon. Yang mana kalau kita potong zaz, kita potong dua, dia tetap terhasil tapak yang sama, bentuk yang sama. Okay, kita sambung yang ni. Mempunyai, okay, welcome Dani Syakimi. Okay, mempunyai dua tapak rata berbentuk segitiga yang kongruen. Okay, yang kongruen. Kenapa kongruen? Kita panggil kongruen sebab sama bentuknya. Okay, exactly sama bentuknya. Yang kongruen dan selari. Okay, yang baru masuk terus buka buku modul B, muka surat 27. Okay, and then sifat yang kedua apa dia? Mempunyai permukaan rata. Okay, mempunyai permukaan. Okay, mempunyai permukaan rata. Okay, dengan muka lainnya. Okay, dengan muka lain. Muka tu permukaan lah sebenarnya. Okay, lainnya berbentuk segi empat. Okay, berbentuk, jangan ada segi ni. Berbentuk segi empat. Mana segi empat? Ni. Okay, ni bentuk segi empat. Okay, sebelah belakang ni pun ada bentuk segi empat. Belah bawah ni pun ada bentuk segi empat. Okay, alright. Yang kalau prisma ni pun sama lah, tapi ni bentuk segi empat. Okay, permukaan sisinya semua berbentuk segi empat. Okay, ini ciri-ciri prisma ini. Okay, dan bawah sekali, ni sphinx kan. Dekat mana? Dekat sphinx pula. Dekat Mesir, apa nama? Piramid. Okay, inilah piramid. Okay, kalau kita lihat dekat sini piramid yang 3 dimensi. Okay, sebenarnya dia ada yang bawah ni bentuk begini. Kita tak nampak. Itu putus-putus. Okay, welcome. Actually easy. Siapa tu? Okay, alright. Ini adalah prisma. Siapa yang baru masuk, tolong buka buku modul terus buat Okay, modul B, muka surat 27. So ini adalah prisma. Okay, prisma ni ciri dia lebih kurang macam kon tadi. Okay, macam kon sebab dia ada satu tapak yang rata. Okay, dan ada satu puncak. Okay, alright. So apakah ciri dia? So kita boleh tuliskan dekat sini. Siapa yang dekat grup Dua Afan tu respon tapi tak tahu lah dia masuk kelas ke tak ni. Okay, mempunyai tapak. Okay, berapa tapak? Ada satu saja. Satu tapak rata. Okay, berbentuk poligon. Okay, berbentuk poligon. Poligon dah belajar kan? Belajar itu. Okay, bawah ni bentuk poligon. Kalau kita lihat dekat sini, bentuk dia dah segi empat. Boleh jadi juga, boleh jadi juga bentuk segitiga. Boleh jadi bentuk, apa-apalah bentuk poligon yang kita dah belajar tu. Okay, hexagon. Pentagon. Decagon. Nonagon. Whatever. Okay? Alright. And then ciri yang kedua dia apa? Sama macam dia tak sama, dia lebih kurang macam kon tadi, cuma bezanya untuk piramid ini dia permukaan dia rata. Okey, permukaan rata. Okey, dan kita lihat dia ada bentuk segi tiga. Okey, so muka lainnya muka lainnya berbentuk segi tiga. Okey, so berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Okey, yang bertemu di puncak. Okey, ni puncak. Ni atas ni puncak ni.
Menuju puncak. Alright, tu puncak. Okey, done. Okay, settle So, kita terus next slide. Okey, nyatakan bentuk 3 dimensi yang mempunyai sifat geometri seperti berikut. Okey, jom kita baca. Mempunyai 6 permukaan. Okey, tadi cikgu dah cakap dah 6 permukaan. Apa dia? Cuboid contoh cikgu bagi tadi. Okey, cuma dekat sini disambung lagi ayat mempunyai segi 4 sama yang bersisi dan berbucu. Mempunyai bentuk segi 4 sama. So, kalau yang tadi cikgu tunjukkan cuboid tak sama bentuk kiri kanan dia. Kiri kanan sama. Apa? Kiri kanan dengan atas bawah tak sama. Betul? Okey? Itu adalah cuboid. Tapi kalau yang ni sama je semua, macam mana bentuk dia? Macam ni. Bentuk, Ni bentuk dia sama. Contoh panjang ni semua sama ni. Okey? Dan ini apa? Semua sama panjang. Ni cikgu tanda maksud semua sisi sama panjang. Apa namanya? Ini adalah kubus. Ya Allah, macam you cikgu ni. Okey, kubus. Alright? Mempunyai 6 permukaan. Lepas ni 1, macam dice lah. Apa? Dadu. 1, kan? Lepas tu 2. Bawah ni 3. Lepas tu tepi ni 4. Kan? Lepas tu depan ni. Yang depan ni apa? Yang depan ni ada 5. Yang belakang ni ada 6. Okey? Ni dice. Contoh dice. Okey? Alright. Kemudian B. Semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dengan semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat objek. Alamak, ada pusat pula. Apakah bentuk geometri yang kita tahu ada pusat? Bentuk lain semua tak ada pusat ni. Dia punya ni ada pusat. Bentuk apa? Bentuk, dia bukan bentuk bulat. Ini bulat. Ini betul bulat. Tapi kalau kita andaikan dia bentuk macam ni. Okey, contoh macam bola tu kan. Ini pusat. Ini adalah sfera. Apa dia? Sfera. Okey, sfera. Ni maksudnya semua titik di permukaannya. Maksudnya kalau dekat sini kita pergi ke pusat, sama panjang daripada sini ke sini. Sama. Semua sama. So kalau awak form 5 nanti, awak akan jumpa tajuk bumi sebagai sfera. Memang cantik tajuk tu. Okey? Ni maksudnya jejari. Ini semua jejari ni. Ini semua jejari. Keliling. Tak boleh kira berapa banyak jejari dia. Banyak gila kot. Okey? Itu adalah ciri-ciri sfera. Alright? Okey. Bentangan. Okey. Ini adalah homework yang cikgu nak bagi pada awak. Cikgu bagi masa kerja ini untuk awak siapkan sampai hari Ahad. Apakah tugasannya? Okey, mudah saja. Okey, awak buat satu video. Okey, awak buat sebelum awak video tu awak kena lukis dia punya bentangan dulu. Okey, dia punya bentangan. Apa itu bentangan? Apa itu bentangan? Okey, bentangan. Okey, bentangan ini bermaksud daripada sehelai kertas. Okey, daripada sehelai kertas awak hasilkan bentuk 3 dimensi. Okey, contohnya macam ni. Okey, macam bentuk apa ni? Bentuk apa? Bentuk sfera. Bentuk sfera, bentuk silinder. Okey, macam bentuk silinder ni, apa ciri-ciri dia tadi? Mula-mula ada dua apa? Ada 2 bentuk bulat. Okey, ada 2 bentuk bulat. Betul tak? Okey, kemudian tu dia kata apa? Ada satu permukaan melengkung yang mencantumkan semua tapak. Dan permukaan melengkung tu kalau awak buka, contohlah kalau awak ada tin ke apa ke, awak buka, awak gunting satu sisi tin tu, dia akan bentuk macam ni. Okey? Ni. Ini adalah permukaan melengkung. Okey, permukaan melengkung. Dan panjang ni, panjang apa ni? Ni, panjang sisi permukaan melengkung yang atas ni sama panjang dengan lilitan. Ni ada lilitan. Dah belajar kan lilitan kan? Lilitan bulatan. Ni lilitan ni. Sebab itu bila kita cantumkan dia ni,
dia akan mencantum cantik dekat sini. Betul-betul sama. Betul tak? Ikut logiknya sama. Okey. Ni yang cikgu nak awak hasilkan nanti. Okey. So, lepas ni tolong ambil kertas. Tak kisahlah kertas warna-warni ke apa. Lagi cantik kalau awak buatkan daripada mula awak melukis. Okey, itu memang susah lah sebenarnya. Okey, tapi tak susah kalau misal kata awak cuba tengok video mana-mana yang ada video tu. Okey, cara membina bentangan. Okey, ini tugasan awak. Okey, dia kata dekat sini jejari 1 cm. Jejari yang mana ni? Jejari dia. Ni jari dia 1 cm. Okey, ni jejari dia 1 cm. Tapi 1 cm ni kecil sangatlah awak nak lukis. Okey, so awak buatlah 3 cm ke 4 cm ke, besarlah sikit. 3 lah memadai, lebih kurang saiz. Bila dah siap nanti lebih kurang saiz bentuk Mr. Potato. Okey? Lepas tu tinggi ni 5 cm. Tapi awak buatlah 15 cm ke ataupun 10 ke. Kan? Okey? Ingat ni tugasan awak. Alright? And then ni bentuk bentangan dia. Tu dah dalam buku awak. Ni bentuk bentangan dia. Okey, bentangan dia. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah prisma. Okey, ini adalah prisma. Awak boleh buat bentuk ni pun tak apa. Okey, ikut saiz ni pun tak apa. Okey, jom kita lukis bentangnya. Okey, sekarang ni kita tengok tapak dia. Ini tapak ke? Ini bukan tapak. Okey, itu bukan tapak. Tapak dia yang mana? Tapak dia adalah ni, segitiga ni. Ini tapak dia. Kenapa tapak? Sebab kalau kita potong dua bentuk ini, potong dua macam ni, potong yang ni. Potong dua kat sini. Ingat kenapa cikgu panggil dia tapak? Sebab kalau kita potong ni, tetap dapat bentuk segitiga yang sama. Ni tapak. Itu maksud cikgu tapak. Okey? Padah. Okey. So sekarang ni kita nak lukis. Okey? Kita dah tahu kita ada dua segitiga. Tapi apakah yang mencantumkan segitiga ni? Kita lukis bentuk ni dulu. Segi 4. Okey, segi 4 ni. Saya ingat tak? Okey, kita ukur segi 4 ni. Yang ini adalah 4 cm. Dan yang atas ni 3. Okey, kita lukis. And then barulah kita lukis yang ni. Okey, yang ni tadi cantum kat sini kan? Cantum kat sini kan? Okey. Sambung dengan bentuk garis lurus ni yang mempunyai ketinggian 4 cm. Okey, maksudnya yang ni ke atas ni. Okey, 4 cm. Dan awak dah belajar poligon itu, trigonometri teorem Pythagoras, trirangkap 3 4 5. Okey. Dan then tapak yang ni pula sebelah sini. Okey, sebelah sini. Ni pun sama 4 cm. So secara automatik awak akan dapat ini 5 cm. Awak ukurlah nanti bila awak buat Okey. Okey, dah siap 3 permukaan. 1 2 3. Okey. Yang ni pula yang belakang ni. Yang belakang ni cantum dengan ni cantum. Tapi kita lukis tak ada cantum. Kita buka dia macam buka kotak. So dia sebenarnya dekat sini. Dekat sini. Gampang sangat tak? Okey. Dekat sini. Ni semua 4 cm. Ni 4, ni 4, ni 4. Okey. And then last one. Yang ni. Yang kat depan ni. Tukar colour lain. Yang kat depan ni. Colour merah. Okey. Berapa sisi ni panjang dia? 5 cm. Dan dia bersambung dengan yang ni. Dengan 3. Sambung 3 yang mana? Yang ini. Dia bersambung sebenarnya. Dekat sini. Yang mana kalau kita lipatkan dia nanti, kita flipkan dia nanti. Okey. Dia akan bercantum dengan yang mana? Yang merah ni, dia akan bercantum dengan yang ini. Kalau kita lipat. Okey, kalau kita lipat. So, sekarang ni, ini adalah 5 cm. Sebab apa? Sebab kalau kita cantum, yang ini, okey, sama yang ini. 5 cm sama. Okey. Dan kita gariskan ini 4 cm. Inilah bentuk bentangan dia. Okey. Ni yang cikgu nak awak buat nanti. Okey.
So lukis bentangan ni. Okay, lukis bentangan. Lepas ni cikgu akan salin dalam bentuk PDF, awak boleh tengok balik. Okay, alright. Dan seterusnya, ni pun prisma. Okay, ini pun prisma. Kenapa? Sebab ia mempunyai dua permukaan tapak yang sama, kongruen, nampak yang Jawa betul. Kongruen dan apa? Selari. Okay, ni tapak dia. Okay, ni tapak dia. Tapak dia bentuk apa ni? 1, 2, 3, 4. Ini adalah bentuk trapezium. Okay, tapak dia bentuk apa? Tapak trapezium. Okay, tapak dia berbentuk trapezium. Okay, alright. So, kita lukis dulu tapak yang bawah ni. Bukan tapak lah, base yang bawah ni. Segi 4 yang bawah ni. Okay, lukis dulu yang ni. Wah, okay. Berapa? Ni 5, yang ni 4. Betul? 5, 4. Okay. Yang 4 tadi ni, kita nak lukis bercantum dengan yang ni sepatutnya. Kalau kita lipatkan dia. Okay. So, jadi macam ni. Okay. Ni 2. Okay, yang ni 4. Atas ni 2. Okay, yang ini 4. Tu dia kata 4. Okay, seterusnya. Tapak ada 2 sama. Yang ni pun sama. Okay, yang ni 4. Ini 2. Ini 2. Okay, awak lukis ikut bentuk ni nanti. InsyaAllah. Okay, awak akan dapat hasilkan bentuk yang sama macam rajah. Okay, ni berapa panjang ni? Ini pun 2. Ini pun 2. Okay, dan panjang ni sama dengan ni, iaitu 5. Dan, okay, berapa ni? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Sedangkan ni ada 1, 2, 3. Kita dah lukis 3. 4 yang belakang, ada lagi yang atas ni. Okay, yang atas ni, lukis sebelah sini. Sebab apa? Sebab dia bercantum dengan ni. Yang ni, kat sini. Okay. Dan bentuk segi apa ni? Bentuk segi 4. Okay, bentuk segi 4 kat sini. Okay, ya Allah. Okay, yang mana ukurannya adalah ini pun 2 cm, ini pun 2 cm. Ini sama. Okay, dan ni 5 lah. Okay, sama. Right. Dan akhir sekali yang ini, yang sengit ni. Nak lukis sebelah sini pun boleh, nak lukis sebelah sini pun boleh. Tak kisah mana. Sebab kalau kita lipat nanti, dia tetap akan bercantum. Okay. So, kalau cikgu nak buat sebelah sini. Okay. Ini adalah permukaan yang sengit tu. Yang ni berapa panjang yang ni? Kat sini. Ni 4. Kenapa 4? Ni awak tengok ni. Ini 4. Ini 4. Kalau kita cantum, dia sama. Okay. So, yang ni pun 4. Ni 5. Siap. Okay. Ni bentangan. Dah macam bentuk kapal terbang. Okay. Bentangan. Right. Seterusnya, hari ni awak punya kehadiran teruk Dua Afan macam ni tak apa. Cakap dengan kawan awak tu ready untuk cikgu kejar. Okay, cikgu akan kejar. Kali ni cikgu akan kejar, babe. Cikgu tak boleh tahan. Sebab tengok kelas awak, kelas depan, tapi kehadiran sangat teruk. Okay. Okay. Ingat, awak punya tugasan tu, cikgu nak hanya satu bentuk saja. Satu bentuk 3 dimensi saja. Tak kisahlah awak nak bentuk apa. Okay, nanti cikgu akan jelaskan lagi sekali sebelum habis kelas. Okay, ada lagi 20 minit je. Alright, sebab depannya awak nak siapkan tugasan. Okay, nombor 2. Okay, nyatakan bentuk 3 dimensi yang boleh dibina daripada bentangan. Yang ni pula dia dah bagi bentangan. Awak kena bina model. Dah bagi pun lagi senang. Dia dah bagi dah ukuran macam ni. Awak ikut aja. Confirm jadi. Jadi apa? Okey, cuba kita buat yang ni. Ini kalau tapak dia kita cantum, yang ni kita lipatkan. Okey, yang ni akan mencantum dekat sini. Okey, yang ni cantum kat sini. Awak rasa bentuk apa ni? Yang atas ni akan mencantum kat sini. Dan yang ini akan bercantum kat sini. Dan ini cantum kat sini. Dia akan jadi bentuk apa?
Okey, bentuk apa ni? Bentuk piramid. Mudah je. Yang ni? Ini bentuk apa ni? Ni akan cantum dengan sini. Imagine tolong imagine. Yang ni bercantum kat sini. Okey? Okey? Yang ini akan bercantum kat sini. Bentuk apa ni Okey, bentuk apa ni? Rasa-rasanya ni. Kalau kita lipat, okey, kalau kita mula kita ada tapak. Bentuk segitiga ni Tapak bentuk segitiga ni. Okey, lepas tu yang ni kita dirikan. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Sorry, dirikan jadi macam ni. Okay. Lepas tu yang kiri ni pun kita dirikan. Ni dia punya tapak ni kan. Kita dirikan jadi macam ni. Dan yang belakang ni kita dirikan jadi belakang ni. Dan yang atas ni kita cantum ke atas. Bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Sama macam cikgu lukis tadi. Bentuk apa? Dia bentuk macam ni. Bentuk apa ni? Ini adalah prisma. Prisma apa? Tapak dia bentuk apa? Prisma segi 3. Okey, sebab tapak dia berbentuk segi 3. Okey, seterusnya. Yang ni. Bentuk apa ni? Jom kita lukis. Okey, tapak. Yang dia kata ni sebentuk segi 4. Okey, kat bawah ni. Okey. And then yang ini bercantum dekat sini. Okey. And then tinggi dia tak sama dekat sini bentuk segitiga. Sini pun sama tak sama segitiga yang ini kan. Okey, segitiga tak sama sisi. Alright, yang ni belakang ni. Dia akan jadi sekeping ke atas. Dia bercantum dengan sana. Dan akhir sekali yang ini dia akan jadi surface dekat depan ni. Okey. Bentuk apa ni? Pun prisma juga. Prisma apa? Pun prisma segi 3. Okey. Wow. Ini macam hexagon punya bangunan dah ni. Bentuk apa katnya ni? Okey. Bentuk apa ni? Okey. Ini pun prisma juga. Okey. Kalau awak lihat ni tapak dia. Tapak dia bentuk begini. Tak apa lah, cikgu cakap seorang-seorang pun tak apa. Cikgu enjoy. Okey, yang ini. Kita ambil sekeping. Letak dekat sini. Okey. Lepas tu yang ni bercantum pula dekat atas dia. Kan? Kita lipat bercantum dengan ni kan? Bercantum dengan ni kan? Kita lipat. Jom kita lipat. Dia akan bentuk begini. Dan yang tepi ni. Siap. Ini pun sama juga. Bentuk apa? Bentuk prisma. Tapi tapak dia bentuk apa? Bentuk hexagon. Okey? Dah habis dah?